Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1191. Antara paparan utama. Apabila Ketua Pemuda PAS buat lawak. Jika Najib katakan dia kecewa, rakyat lagi kecewa. Serban lilik bukan main tebal, tetapi cakap tidak betul. Masihkah wujud ladang Toyol Cyber? Salam bahagia. Ketua Pemuda PAS Malaysia Ahmad Fadli Syari membidas kritikan Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajidi berhubung kenyataan awalnya yang mengajak Pakatan Harapan untuk sama-sama menumbangkan UMNO BN Pahang. Kata Ahmad Fadli, saya hanya ajak pengundi PH sebelum ini di Pahang untuk tumbangkan BN, bukannya ajak parti-parti dalam PH atas nama kerjasama parti. Apa masalahnya? Pengundi PH pun rakyat Malaysia dan pengundi juga. Beliau menyamakan kenyataannya dengan apa yang tertulis dalam poster Datuk Seri Muhammad Hassan. Kenyataan saya itu sama sahaja nadanya dengan kenyataan Timbalan Presiden UMNO yang menyebut bahawa BN tekad ambil balik Kelantan dan BN yakin Terengganu dalam genggaman. Ada posternya, ujarnya. Dalam ulasannya, Ashraf mempertikaikan sama ada kenyataan Mushidul Ampas Datuk Hashim Jassin kemarin mahu mencari jalan menyelamatkan hubungan dengan UMNO atas nama Muafakat Nasional hanyalah sandiwara semata-mata. Kalau PAS boleh meninggalkan UMNO dalam Muafakat Nasional untuk bersama dengan PPBM membentuk Parti Perikatan Nasional, tidak mustahil juga mereka boleh berubah untuk bersama dengan pasangan baharu. Itulah seni politik, seni yang serba berkemungkinan, seni yang boleh berubah-ubah, seni yang jika agama dikesampingkan, matlamat boleh menghalalkan cara, ujar Ashraf sinis. Bagaimanapun Fadli mempertahankan kenyataannya. Menurut beliau, UMNO sepatutnya berterima kasih kepadanya kerana mengajak pengundi Pakatan Harapan ubah sokongan. Dengan sendirinya undi PH akan berkurangan jika ia disahut. Saya belum mengajak pengundi UMNO BN ubah sokongan lagi, jadi tak perlulah bimbang, tegasnya. Kenapa Ketua Pemuda PAS yang juga ahli Parlimen Pasir Mas melawak? Tak tentu hal ini. Puncanya dalam satu hantaran di Facebook sebelum itu, beliau berkata PAS berpotensi menawan Pahang jika kena cara dan kaedahnya. Ini berdasarkan kiraannya bahawa hari ini PAS memegang 8 kerusi Dewan Undangan Negeri daripada 42 kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang yang dimenangi dalam pilihan raya umum 2018, sementara BN 25 kerusi, manakala PH 9 kerusi. Dalam PRU yang akan datang, jika penyokong-penyokong PH dapat berfikir sejenak betapa pentingnya merubah kepimpinan negeri Pahang, insya-Allah PAS ada peluang untuk menang atau setidak-tidaknya menjadi pemegang share paling besar dalam pembentukan kerajaan Pahang, katanya. Beberapa kawasan seperti Dewan Undangan Negeri Pulau Tawa dan Tioman boleh jatuh ke tangan PAS. Alangkah baiknya jika pengundi-pengundi PH atau PKR dalam pilihan raya yang lalu dapat membuat pertimbangan semula dan memberikan undi kepada PAS pada pilihan raya kali ini demi merubah kepimpinan kerajaan negeri Pahang. Jom bantu Pahang jadikan negeri keempat selepas Kelantan, Terengganu dan Kedah, katanya. Tidak pula Ahmad Fadli berani sebut bahawa partinya berjaya mentadbir Kedah bukan kerana menang dalam pilihan raya umum 2018, tetapi setelah menebuk atap apabila berlaku pengkhianatan langkah Sheraton dan ramai ahli politik keadilan menjadi kata. Bila kantoi dilihat berpotensi mengkhianati Muafakat Nasional bersama UMNO, terus U-turn. Kononnya tidak ditolak kemungkinan bahawa selepas ini sudah pasti kita, iaitu PAS, ajak pengundi BN pula. Demikianlah politik macam Valley PAS yang sanggup main 100 kolam demi kuasa. Tidak ada yang boleh dibanggakan dengan pemerintahan PAS di Kelantan, tempat Ahmad Fadli sendiri. Hutan tetap digondol, kononnya agar kancil dapat membiak untuk menjadi makanan Pak Belang. Begitu juga yang berlaku di Kedah yang kini sering ditimpa bencana alam. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Selasa melahirkan kekecewaan selepas cubaan terakhirnya untuk perbicaraan semula kes bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. SRC International ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. I am shocked and bitterly disappointed
with the decision of the judges not to allow me to adduce additional evidence. Kata Najib kepada media. Beliau mengulangi dakwaannya bahawa Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendapatinya bersalah atas pertuduhan berasuah dalam perbicaraan berhubung dana 42 juta ringgit milik SRC itu berat sebelah terhadapnya. Saya percaya bukti jelas menunjukkan Hakim itu sangat memiliki konflik kepentingan. Dia sangat mengetahui transaksi 1MDB dan SRC dan oleh itu menganggap mempunyai pengetahuan peribadi mengenai kedua-dua entiti ini. Saya percaya para penyiasat Suruhanjaya, Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga menyedari fakta ini. Malangnya kami tidak dapat mengemukakannya. Sebelum itu, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 5 hakim berkata bukti baru yang dimohon tidak relevan dengan rayuan Najib. Menurut Tengku Maimun, panel 5 hakim berpendapat sebelah suara segala dapatan yang digunakan Muhammad Nazlan dalam penghakiman itu adalah berlandaskan fakta dan bukti sewaktu perbicaraan. Anggota panel lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Mahkamah Persekutuan juga menolak permohonan pasukan Peguam Baharu Najib Razak yang meminta diberi masa antara 3 hingga 4 bulan untuk membuat persiapan bagi penghujahan rayuan kes berkenaan. Bagaimanapun, panel 5 hakim berkenaan hanya membenarkan penangguhan selama 36 jam apabila kes akan dimulakan pada Khamis sehingga 26 Ogos. Dalam hubungan ini, Tengku Maimun berkata semua pihak dalam kes berkenaan termasuk Najib sedar sejak April bahawa rayuan ditetapkan bermula 15 hingga 26 Ogos. Selain itu, permohonan melanjutkan masa atas alasan sama sudah ditolak pendaftar mahkamah ketiga pengurusan kes sebelum perbicaraan. Kata Tengku Maimun, Najib berhak memilih barisan Peguam Baharu tetapi beliau tidak berhak membuat pilihan itu sehingga melibatkan mahkamah, pihak pendakwaan atau keseluruhan sistem kehakiman. Selain itu, masa diambil berhubung kes ini terutama jumlah hari bagi pendengaran ditetapkan. Bermakna banyak lagi kes jenayah lain dan pihak dituduh perlu menunggu giliran mereka bagi rayuan untuk didengar. Keadilan tertangguh dalam kes ini juga akan menafikan keadilan terhadap pihak lain yang dituduh, tegasnya. Mengulas mengenainya, Peguam Khana Muhammad Hanif Katri berkata, Najib bukan hanya diberi masa 36 jam oleh mahkamah, tetapi Peguam beliau Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah telah mengetahui tarikh pendengaran rayuan yang ditetapkan sejak 29 April 2022, iaitu lebih 3 bulan lalu. Tetapi Peguam Najib hanya membuat permohonan untuk memfailkan bukti baharu. Mahkamah telah menetapkan tarikh bicara sejak 29 April, 3 bulan setengah lalu. Pada masa itu, Syafiq telah maklumkan nak failkan permohonan menampilkan keterangan baru. Tapi tidak difailkan sehingga tak silap saya 17 Jun 2022. Dan berkata demikian semasa wawancara dalam program Jom Channel yang bertajuk Sudut Perundangan siri 57 bersama Tuan Hanif Katri. Permohonan Najib Razak untuk tampil keterangan baharu ditolak Mahkamah Persekutuan pada Selasa 16 Ogos 2022. Pihak pembelaan Najib menurut Hanif sewajarnya sudah menyediakan peguam baharu untuk mengganti peguam diraja Jonathan Lidlaw sekiranya permohonan ditolak oleh mahkamah. Hanya berkata apa yang berlaku adalah akibat tindakan Najib sendiri. Seperti kata pepatah Inggeris, he is the author of his own misfortune. Tegasnya, siapapun akan kecewa jika kehendak tidak kesampaian. Namun rakyat lagi kecewa kerana skandal 1MDB ini telah memalukan negara di seluruh dunia selain merencatkan usaha Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnya pada tahun 2020. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya kekal dengan keputusan untuk bergerak secara sendirian bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Dia berkata apa yang lebih penting, Barisan Nasional perlu bekerja keras bagi memastikan kemenangan di semua kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan sendiri. Semasa Konvensyen Wanita Barisan Nasional pada 14 Ogos lalu, beliau menyelar sikap pimpinan PAS yang pada mulanya tidak menyokong Perikatan Nasional. Dia berkata UMNO telah memberi 5 kerusi untuk ditandingi semasa pilihan raya negeri Melaka. Bagaimanapun, parti tersebut lari mengikut Perikatan Nasional. Dia berkata terdapat beberapa rundingan antara beliau bersama Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung kedudukan parti masing-masing. Ini kerana UMNO BN telah menyatakan pendirian bahawa pihaknya tidak akan
akan menyertai Perikatan Nasional. Namun PAS telah memungkiri komitmen untuk bersama UMNO dan Muafakat Nasional. Sebaliknya, parti tersebut memilih untuk bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Serban lilit tebal tapi cakap tak betul. Kan? Lebih baiklah saya yang tidak berjambang, tidak berserban. Betul tak? Lebih baiklah muka bersih macam ni, hati pun bersih. Kan? Jangan cakap lain di hati lain. Kan? Bukan bercabang-cabang. Muhammad konsisten dengan pendirian UMNO BN bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan PAS. Rakyat sudah tahu tiada parti yang mampu membawa kemajuan dan kestabilan politik selain UMNO dan BN, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Seperti pemimpin UMNO lain, Muhammad berkata selama 4 tahun negara masih berada dalam ekonomi yang tidak stabil. Kerana politik yang tidak stabil, kita berharap rakyat kembali menyokong kita demi memulihkan kembali kestabilan negara, katanya. Sebenarnya kita amat hairan dengan kenyataan beliau, kononnya hanya UMNO dan BN yang membawa kestabilan politik negara. Sebagai seorang pemimpin yang berpendidikan tinggi adalah amat menghairankan apabila beliau tidak nampak kebejatan yang berlaku di hadapan mata. Malah menyentuh mengenai perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Beliau mempertahankan perbelanjaan sebanyak lebih 6 bilion ringgit yang katanya untuk membeli peralatan. Beliau juga menuduh Pakatan Harapan telah memberhentikan projek pembinaan LCS yang diberi kepada Boston Naval Shipyard BNS secara rundingan terus. Untuk rekod, Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan pada Mei 2018, sedangkan pada April 2018, Original Equipment Manufacturer OEM telah memberhentikan kerja atau stop work disebabkan kegagalan BNS melunaskan bayaran. Maklumat ini dinyatakan dalam keterangan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan KSU, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz di hadapan PAC pada 18 November 2020. Adakah itu fitnah Pakatan Harapan? Sekali lagi, jom saya tegaskan, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dan bekas Panglima TLDM Tan Sri Abdul Aziz serta KSU Kementerian Pertahanan yang turut memberi keterangan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC merupakan penjawat awam yang berkedudukan paling tinggi di dalam agensi masing-masing. Mereka bukan ejen Pakatan Harapan. Ingat, kemarin bekas pengarah urusan BNS yang juga bekas Panglima TLDM Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor didakwa di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan pecah amanah membabitkan 21.08 juta ringgit. Walaupun bukan 6 bilion, ia tetap menunjukkan bahawa kebejatan telah berlaku. Semasa pentadbiran Barisan Nasional, sukar dipercayai beliau melakukannya bersendirian. UMNO dan BN kalau nak berperang dengan PAS, silakan. Tak perlu melencong ke Pakatan Harapan, takut tertembak kaki sendiri. Sudah lebih seminggu berlalu, dakwaan Meta, syarikat di sebalik Facebook, Instagram dan WhatsApp bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM menternak ladang troll masih belum terjawab. Setelah mengeluarkan kenyataan penafian, tiada lagi kedengaran tindakan pihak polis terhadap dakwaan berkenaan. Pihak berkuasa senyap seolah-olah berita dakwaan Meta itu tidak pernah wujud, atau mungkin mahu rakyat lupa bahawa pihak polis terbabit dengan ladang troll atau ladang troll cyber. Seperti yang kita maklum, ladang toyol cyber ini merupakan sebuah organisasi yang menggaji orang ramai untuk membuat siaran dalam talian yang sengaja bersifat ofensif atau provokatif untuk menimbulkan konflik atau memanipulasi pendapat umum. Meta mendakwa bahawa PDRM menjalankan ladang toyol cyber yang menggunakan akaun palsu yang menyokong kerajaan semasa dan memburukkan pengkritik kerajaan dengan dakwaan rasuah palsu. Dalam hubungan ini, kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng yang mempersoalkan kebungkaman pihak polis adalah wajar. Guan Eng berkata, bagi mempertahankan kredibiliti dan integriti PDRM, Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani Abdullah Sani harus menyegerakan siasatan mengenainya. Polis juga harus mendedahkan kepada umum hasil daripada dakwaan serius Meta itu. Meta dalam laporan ancaman musuh suku tahunan terbaru yang dikeluarkan pada 4 Ogos lalu telah menutup 596 akaun Facebook, 180 page, 11 grup dan 72 akaun Instagram yang digunakan untuk menyasarkan orang awam dengan mempengaruhi atau memanipulasi wacana awam menggunakan akaun palsu. Meta berkata ia telah mengenal pasti dan memadam rangkaian lebih 600 akaun palsu yang menyiarkan meme dalam bahasa Melayu yang dikaitkan dengan PDRM yang menyokong gabungan kerajaan semasa dan cuba untuk menggambarkan pengkritiknya sebagai perasuah selain mempromosikan polis, kata Guan Eng dalam kenyataan.
Guan Eng mengingatkan bahawa PDRM seharusnya bebas daripada cengkaman politik. Ketua Polis Negara Akri Sani Abdullah Sani sepatutnya menjunjung dan melaksanakan kewajipan Undang-Undang PDRM kepada negara seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3/3 Akta Polis 1967 dan tidak terikat kepada ahli politik yang berintah kerajaan semasa, tegas Guan Eng. Sehari telah berlalu selepas kenyataan ahli Parlimen Pakatan Harapan bagan itu. Namun, masih tiada respons daripada pihak PDRM. Meta mendakwa kami menemui rangkaian ini selepas menyemak maklumat tentang sebahagian kecil aktiviti ini yang pada mulanya disyaki berasal dari China oleh penyelidik Universiti Clemson. Walaupun orang di belakangnya cuba menyembunyikan identiti dan koordinasi mereka, siasatan kami menemui kaitan dengan polis Diraja Malaysia. Justru rakyat mendambakan berita yang benar dalam sistem demokrasi berperwakilan yang sihat. Cukuplah rakyat dihantui oleh toyol projek-projek mega dengan kerugian berbilion ringgit. Janganlah dalam penyampaian maklumat pun ada toyol. Sesungguhnya dalam Islam melarang terbabit dalam penyebaran berita palsu. Sama-sama kita menghayati firman Allah dalam surah An-Nur ayat 14 yang bermaksud, dan kalaulah kita kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.